أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما يم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita menyambung kembali pengajian yang telah terhenti hampir 4 bulan ni. 4 bulan. Tapi masih diberi kesempatan untuk kita sambung pengajian kita. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 51. Kita ulang sikit daripada 7 baris pada bawah dan lagi 7 baris pada bawah muka surat 51. Kita masih lagi dalam bab awa'ik, perkara-perkara yang membinasakan perjalanan seorang menuju pada Allah. Dan kita sekarang ni sedang membahaskan tentang al-faslur rabi' fil qalbi, tentang hati. Maka kita dah sampai pada muka surat 51. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatih. Berkatalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan kita semua mendapat barakah daripada ilmu beliau. Dan lagi aku khabarkan akan dikau. Siapa aku ni? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Daripada kebinasaannya. Kebinasaan tulul amal, panjang angan-angan, dengan perkataan yang singkat. Maknanya Imam Ghazali akan membahaskan secara ringkas apakah kebinasaan disebabkan oleh panjang angan-angan, tulul amal, yang memadakan walaupun singkat cukup. Dan adapun panjang cita-cita, dia terjemah daripada Syekh Daud Patani, panjang cita-cita. Kalau bahasa Arab dia tulul amal. Jadi bahasa Arab ni dia sikit je. Kalau kita sebut amal, tu beramal. Kalau dengan hamzah amal, angan-angan. Kalau tulul amal bagus, panjang amalan. Tapi kalau tulul amal, tu panjang angan-angan, nak hidup 1000 tahun lagi. Alah, yang mati pun orang lain, bukan aku. Corona dah mati, berjuta mati. Itu kat Amerika. Malaysia baru 122 je. Dia macam tu. Itu makna tulul amal. Kalau ada berita kematian, orang lain, bukan diri dia. Dia sihat, lama lagi hidup. Jadi memang tajuk ni sesuai lah dengan apa yang tengah kita lalui sekarang ni. Zaman corona ni. Jadi kata dia, maka bahawasanya, kata dia, ini penyakit ni, penyakit panjang cita-cita, atau sebenarnya kalau terjemah bahasa Melayu kita sekarang ni, panjang angan-angan. Kalau cita-cita kan makna bagus pula cita-cita kan. Saya bercita-cita nak meninggal di Mekah, itu cita-cita. Jadi bahasa ni pun main peranan juga. Makna panjang cita-cita, panjang angan-angan. Apa makna panjang angan-angan? Merasa diri ni nak hidup lama lagi, panjang masa lagi hidup, panjang angan. Maka bahawasanya, kata Imam Ghazali, tulul amal ialah yang menegahkan daripada tiada kebajikan. Kenapa orang postpone nak buat amalan? Lambat lagi mati, lama lagi mati. Kalau yang mati pun orang lain. Ini penyekat yang paling besar, penghalang paling besar, bila seorang tu merasakan dirinya panjang lagi, lama lagi nak hidup. Tulul amal. Lepas tu dia kata, ini penyakit ni menegahkan daripada tiap-tiap kebajikan. Kenapa menegah? Sebab dia sentiasa menangguh.
Ai, besok boleh lagi, bulan depan boleh lagi, belum pencen lagi. Tulul amal. Dan taat, menegah daripada taat. Dan yang menghela, yakni menarik bagi tiap-tiap kejahatan fitnah. Fitnah ni timbul sebab kita lupa mati. Kata Rasulullah SAW kata, Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik, orang yang boleh menundukkan nafsunya dan beramal untuk akhirat dia. Ini orang cerdik. Lepas tu Rasulullah suruh kita tengok orang meninggal, suruh ziarah kubur. Untuk apa? Untuk ingat mati tu. Dan adapun kata dia, dan bahawasanya tulul amal ni ialah penyakit yang amat sukar. Yang amat sukar makna payah nak baik, yang menjatuh akan makhluk di dalam berbagai-bagai balayat, bala-bala. Penyakit tulul amal inilah sebenarnya yang memusnahkan kaum-kaum sebelum daripada kaum kita ni. Umat-umat yang terdahulu tu semua terhapus. Antara puncanya tulul amal, merasa aman, tak mungkin bala tu kena kat kita. Walaupun para nabi telah diutus mengingatkan berkali-kali, kalau kamu tak bertaubat, bala akan turun. Kalau kamu tak bertaubat, angin kencang akan turun, tenggelam bumi, macam-macam. Tak peduli. Jadi sebab tu kata dia, ini penyakit yang amat sukar, yang menjatuhkan makhluk dalam berbagai bala-bala. Maka ketahui olehmu bahawasanya apabila berpanjang oleh angan-angan, cita-cita tu mana angan-angan, membangkitkan bagimu daripadanya 4 perkara. Maka Imam Ghazali menggariskan akibat daripada panjang angan-angan ni tulul amal, maka terbitlah 4 perkara, berlakulah 4 konsekuensi disebabkan penyakit dalam hati kita ni, merasakan diri ni aman, lama lagi hidup. Apa yang pertama? Yang pertama sekali, peninggalkan taat katanya. Yang pertama sekali kita akan tinggalkan taat. Tabiat nafsu ni bila dia rasa diri dia lama lagi nak hidup, maka dia akan tunda perbuatan taat. Alah, besok ada lagi, tahun depan ada lagi, dia tunda lah. Dan segan daripadanya. Segan ni bahasa orang petani. Segan ni maknanya malas. Bukan segan ni segan, bukan malu. Ni segan ni maknanya malas. Segan nak buat. Segan ni maknanya malu, malas nak buat. Berkata lagi kami kerjakan. Berkatalah ia. Apa dia kata? Lagi kami kerjakan, besok kami buat. Apa susah, besok kan ada. Bila nak beramal, alah, besok kan ada. Dan hari banyak hari lagi ni di hadapan kami. Depan ni banyak hari lagi ni, lama lagi, tak ada apa-apa berlaku pun. Dan tiada luput akan daku yang demikian itu. Benda ni besok insya-Allah boleh dapat buatnya. Lepas tu bila Allah Ta'ala hantar coronavirus, berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia ni, termasuk Donald Trump, we have to seek God. Kita kena kembali merujuk ke Tuhan. Jawapan dah tak ada. Nak pergi sini tak boleh, pergi situ tak boleh. Di Itali tu, kita tengok kat Itali tu, kita tengok macam mana di Itali tu, mayat bergelimpang macam tu kan. Jadi orang Itali ni, salah satu sebab Tuhan bala dia orang juga, dia orang Itali ni Rom lah. Rom ni Katolik zaman dulu, taat beragama dia orang tu. Tapi bila secularism masuk, dia tinggalkan agama. Kita tengok dalam video tu, semua sujud
bersujud berdoa. Habis dah mati, sebelah kat sebelah dah mati, baru nampak Tuhan. Baru nampak Tuhan. Sebab tu manusia ni, kenapa Allah Ta'ala bagi dia penyakit ataupun benda-benda yang dia tak boleh nak selesai? Kerana tabiat manusia ni, selagi dia boleh selesai, selagi dia tahu, dia takkan tunduk pada Tuhan. Dia akan jadi orang yang bongkak dan takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila dia tak boleh nak buat, bila dia dah tak tahu, bila dia tak boleh selesai, barulah hati kecil yang menyatakan Tuhan yang lebih tahu. Ini antara hikmah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah memulakan surah Al-Baqarah tu dengan perkataan yang kita tak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita tengok tafsir, apa makna alif lam mim? Allahu a'lam bi muradih. Tuhan lebih tahu apa yang maksud dia. Kalau Tuhan yang lebih tahu apa maksud dia, buat apa Tuhan buat dalam Quran? Kenapa ada perkataan-perkataan dalam Al-Quran tu kita tak faham? Qaf, Yasin. Tak ada seorang ulama berani kata saya faham apa betul-betul makna perkataan ni. Tak ada seorang berani. Habis kalau seorang pun tak tahu, apa guna Tuhan bubuh dalam Quran tu? Sebab Tuhan nak bagi tahu ada perkara yang mu tak tahu, aku je tahu. Dan tak tahu tu sebahagian daripada ilmu. Tak tahu tu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab yang tak ada keraguan baginya. Jadi bila dah tak tahu tu, barulah boleh terima tu. Barulah kita boleh terima Quran yang tak ada keraguan ni. Kalau kita rasa aku dah tahu, aku dah pandai, maka tak akan dibuka oleh Tuhan petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Kalau sebab kita dah tahu, jadi kata ni lepas tu dia kata sini, maka ketahuilah olehmu bahawasanya bila berpanjang-panjang oleh cerita-cerita, membangkitkanlah bagimu daripada yang 4 perkara. Yang pertama sekali, kau akan tinggalkan taat dan kau malas padanya, dan kau akan berkata, lagi kami kerjakan, esok kami buat, hari banyak lagi, dan tiada luput akan daku yang demikian itu. Dan senyata telah benarlah perkataan Syekh Daud Al-Ta'i. Apa Syekh Daud Al-Ta'i kata? Rahimahullahu ta'ala, sekira-kira berkatalah ia Syekh Daud, barang siapa takut akan janji seksa, barang siapa takut akan janji seksa, yakni wa'id, peringatan dalam Quran, nescaya menghampirkan akan dia atasnya yang jauh. Jadi salah satu cara kita nak potong panjang angan-angan dengan membanyakkan membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis ataupun kisah-kisah yang boleh memutuskan, yang boleh menggerunkan hati itu. Kalau dalam bahasa yang lain kita panggil tarhib, berita-berita tarhib, berita-berita menakutkan. Al-Quran dia cukup banyak tu, cerita-cerita pasal neraka tu, makanan neraka, penduduk neraka, makanan dia apa, macam mana dia punya sifat ahli neraka. Dia tak payah ayat lain lah. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, wa syiraruha kal qasri, percikan api neraka tu sebesar istana. Pecik dia tu sebesar istana. Agak-agak macam besar kita ni, celah gigi dia je, hancur. Lepas tu kita baca Quran tapi kita tak faham makna, ma'ani itu tak faham. Kalau kita faham, pengsan, takut. Marang siapa takut akan janji seksa, siapa yang takut bila dia baca wa'id, janji seksa ni mana ayat-ayat Quran yang berbentuk wa'id, menjanjikan siksaan, apa akan berlaku? Nescaya menghampirkan dirinya atasnya yang jauh. Apa yang jauh ni? Apa dia yang jauh tu? Hari kiamat, hari kematian.
Bila kita banyak membaca khabar-khabar targhib yang menggerunkan, maka yang jauh jadi dekat. Dekat dah mati ni. Dekat. Rasa takut dah hati itu. Bila rasa takut, yang jauh jadi dekat. Yakni akhirat dirasa dekat. Dan barang siapa panjang cerita-ceritanya, tak ada takut, panjang angan-angan dia, lama nak hidup, nescaya jahatlah amalnya. Dan kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu, bermula amal tu, alif mim lam, amal, yakni angan-angan yang memutuskan daripada tiap-tiap kebajikan, dan tamak itu menegahkan tiap-tiap yang hak. Siapa kata ni? Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia kata apa? Bermula amal angan-angan itu yang memutuskan daripada tiap-tiap kebajikan. Bertambah panjang kita, bertambah panjang angan-angan kita ni kat dunia ni, bertambah jauhlah amal kebajikan yang kita nak buat, sebab boleh tangguh. Dan tamak itu pula menegahkan tiap-tiap yang hak, yakni pekerjaan yang sebenar. Ini dua penyakit hati ni. Satu tulul amal, satu tamak ke dunia. Dan sabar itu menyampaikan kepada tiap-tiap kemenangan, dan nafsu itu menyeru kepada tiap-tiap kejahatan. Ini kalam orang ahli sufi, kalam orang beramal, orang yang dah buat benda tu. Ini dia cakap. Yang kedua, meninggalkan taubat. Jadi dah selesai yang pertama tadi. Yang pertama, bila satu orang tu dia ada tulul amal, maka dia akan sentiasa menunda-nundakan amalan dia tu. Besok boleh, besok lagi. Yang kedua, apa akibat orang yang tulul amal? Dia akan meninggalkan taubat dan melambatkan akan dia, dan berkatalah ia, lagi aku taubat di dalam hari keluasan. Artinya apa ni? Besok dah senang-senang, besok aku taubat lah. Senang besok. Sekarang sibuk, tak dan. Nanti dah pencen nanti. Mana masjid aku tak pergi. Lepas pencen dapat offer pula. Hilang kelas. Dah sibuk. Masa muda sibuk cari duit. Dah kahwin sibuk anak bini. Dah tua sibuk cucu pula. Habis. Ni. Jadi orang yang tulul amal ni, dia akan tangguhkan taubat. Dia kata aku taubat dalam segala hari yang lapang-lapang lah. Keluasan nanti esok dah lapang, esok taubat lah. Dan aku kan lagi muda, dan umurku lagi kecil. Umur rendah lagi, umur baru 20 mati apa? 25, 30 pun. Saya baru ni ziarah kawan, kakak dia kanser. Tak tahu kena kanser dah. Kanser terus advanced stage. Nangis. Tak doa. Tak dia buat apa dah. Muda lagi. Dan umurku lagi kecil, dan tubuh dan taubat antara dua tanganku. Bila-bila masa boleh taubat. Dan aku ni kuasa atasnya, mampu aku nak taubat manakala aku qasad akan dia taubat. Bila-bila masa aku nak taubat, aku boleh taubat. Bukan susah pun taubat ni, istighfar je lah. Istighfar, semayang taubat, tak ampun habis dah. Dan terkadang-kadang menipu daya baginya, kelilingnya atas meninggalkan dosa, dan disambarkan dia oleh ajalnya.
Sekejap. Keliling. Dan ada kala kata dia, menipu daya baginya kelilingnya, atas meninggalkan dosa suasana keliling tu, tak ada masalah pun. Dan tiba-tiba disambar akan dia oleh ajalnya, dahulu daripada membanyakkan amal. Tak ada nak taubat. Itu dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah melalaikan kamu oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu. Jangan kamu sampai terlalai dengan harta, dengan anak kamu. Siapa yang buat macam tu, rugilah sangat-sangat. Wa anfiqu mimma razaqnahu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalaulah kau boleh panjangkan umur aku sehari je lagi, panjang umur aku sehari je lagi, aku nak beramal lagi. Sikit lagi. Falan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah takkan lambatkan ajal seorang tu bila dia sampai. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sentiasa memerhati apa yang engkau lakukan. Jadi beringatlah sebelum sampai masa tu. Dan terkadang-kadang katanya, dah disambar akan dia oleh ajalnya dahulu daripada membanyakkan amal. Tak sempat nak beramal, ajal dah sampai dah. Tak sempat nak beramal, ajal sampai dulu. Dan ketiga perkara yang berlaku dengan sebab tulul amal, loba atas menghimpunkan dan membimbangkan dengan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, penyakit bila dah masuk dalam hati ni, angan-angan umur panjang. Lobalah nak menghimpunkan, nak menyebukkan diri dengan dunia daripada akhirat, sebab akhirat lambat lagi. Ni kadang-kadang ada satu hadis yang orang selalu salah faham. Wa'mal lidunyaka ka'annaka wa'mal lil akhirah ka'annaka tamuta ghadan. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah untuk dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhirat seolah kau mati besok. Biasa dengar kan? Banyak orang salah tafsir tu. Tengok dia kata ni. Beramallah untuk dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Jadi kena banyak kerja lah. Sebab hidup panjang lagi. Akhirat, beramallah untuk akhirat seolah-olah kau mati besok. Apa maksud perkataan ni sebenarnya? Maksud perkataan tu macam ni. Beramallah engkau untuk dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Maknanya kalau tak selesai hari ni, besok ada. Kita tengah beramal ni, tengah bekerja ni, tiba-tiba tak habis. Tak apa, besok ada lagi. Seolah-olah kita hidup lama lagi. Itu maksud hadis tu. Wa'mal lil akhiratika, beramallah untuk akhirat engkau seolah-olah engkau mati besok. Maknanya kalau kita tahu kata besok kita mati, malam ni kita beramal habis-habisan. Tak tahu apa nak jadi besok mungkin mati. Itu pahaman yang betul. Banyak orang faham beramallah untuk dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Kena cari banyak-banyak harta. Tengok Nabi pun suruh beramal untuk dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Lama jadi tunda lah, besok boleh siap lagi. Tapi ni akhirat ni kalau tak buat sekarang, besok mati. Macam tu. Ya. Betul dia kata apa lagi? Loba atas menghimpun dan membimbang dengan dunia daripada akhirat. Dan berkatalah ia, aku takut akan apa-apa. Kalau tak kerja sungguh-sungguh, miskin pada waktu tua. Aku kerja keras ni, besok kalau tua, besok senang. Tak payah nak kerja keras dah.
dan terkadang-kadang melemahkan daku daripada usaha. Nanti kalau dah tua besok dah tak boleh nak kerja. Jadi sekarang ni tengah sihat ni, kerja kuat-kuat. Dan tak dapat tidak bagiku daripada sesuatu yang lebih aku simpankan bagi sakitku. Ialah kita insurans tak ada, pencen tak ada, kena kerja kuat-kuat. Nanti kalau banyak duit besok senang hidup kat akhir tua besok. Atau tua aku, besok dah tua tak larat nak kerja macam mana? Sekarang kena kerja kuat-kuat. Atau papa aku, besok kalau Tuhan takdir aku miskin, ada simpanan duit banyak. Ni cuma tulul amal ni, angan-angan mak jenin. Atau umpamanya yang membangkitkanlah kepada gemar di dalam dunia. Semua ni perasaan yang terlintas dalam hati kita ni. Tak perasan kita ni, hati kita dah mula seronok dengan dunia ni. Seronok. Mula-mula niat baik lah nak cek bekal, tapi dah lama-lama seronok pula dapat duit ni, dan loba atasnya dunia, tertipu, dan mencita-cita bagi rezeki, berangan-angan nak rezeki banyak, dan berkata, apa aku nak makan, apa aku minum, apa aku nak pakai ketika sejuk dan ketika panas. Jadi kena kerja keras. Dan apa bagiku suatu, mudah-mudahan umurku panjang. Kalau umur aku panjang macam mana? Jadi aku kena kerja kuat. Tak ada masa nak beramal-beramal ni, besok dah tua, besok dah. Maka berkendaklah aku, dan hajat serta tuha itu sukar. Kalau dah tua besok nak tunaikan hajat dah payah. Dan tak dapat bagiku daripada kuat dan kaya daripada manusia ini. Kalau aku dah ada banyak duit, besok tak payah minta kat orang. Dan umpamanya yang menggerakkan dikau kepada menuntut dunia. Imam Ghazali macam boleh baca fikiran kita ni. Dia tahu dah. Dia tahu. Dia dah lalui dah tu. Dan gemar padanya, dan menghimpunkan baginya, dan menegahkan bagi barang yang padamu daripadanya. Dan sekurang-kurang barang yang di dalam bab ini, bab tulul amal ni, membimbangkan hatimu dan mensia-siakan atasmu waktumu, dan membanyakkan duka citamu, dan kalah kasihmu dengan tiada faedah, dan berpanjang-panjang di bawahnya atas barang yang diriwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Katanya, cita-citamu, mana angan-anganku telah melampaui ia akan ajalku. Allah. Lepas tu satu hari Nabi SAW, dia ambil kayu dia tu, dia buat kotak, dia garis dekat atas tanah tu, dia buat garisan kotak macam ni, buat macam ni, lepas tu dia garis 4. Dia garis kotak tu, lepas tu dia buat garisan daripada tengah keluar pada kotak tu. Pada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud kau ni? Apa maksud kau buat kotak ni, lepas tu buat macam tu? Rasulullah kata, ni kotak ni takdir. Kotak ni takdir. Habis garisan yang terkeluar ni, inilah angan-angan manusia, selalu melepasi takdir, melepasi daripada takdir. Kita ditakdirkan, katalah umur kita 60, angan-angan kita sampai 100. Kita ditakdirkan umur kita 50 sakit, kita nak sihat sampai 100. Jadi kita selalu angan-angan kita melepasi takdir. Bila takdir tu menimpa, tak boleh nak terima. Kita tak boleh nak terima takdir yang berlaku tu. Selalu melewati takdir. Keempat, apa yang berlaku bila orang ni panjang angan-angan, keras hati, dan lupa akan akhirat. Kerana bahawasanya apabila engkau cerita akan panjang, angan-angan kau panjang, cerita tu makna angan-angan, panjang angan-angan kau nak hidup, tiada teringatlah ia akan mati. Tu keras hati, duk berangan nak hidup lama. Dan kubur, tak teringat lagi dah mati, tak teringat kubur. Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu,
terlebih takut barang yang aku takut atas kamu dua perkara. Yang lain aku tak takut. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Dua perkara ni kata Sayyidina Ali, aku paling takut. Umat Muhammad ni aku takut dua perkara ni. Miskin aku tak takut. Bila kita miskin kita tambah segar, tambah sedar. Tapi kalau panjang angan-angan tak sedar. Ketahui olehmu bahwasanya panjang angan-angan itu melupakan akhirat dan mengikut bagi hawa nafsu yang menegahkan dikau daripada hak, maka tiba-tiba jadi memalingkan dikau dan kebanyakan hati engkau di dalam penjaran hati. Apa panjaran hati ni? Penjaraan hati bagi dunia. Maksudnya hati kita ni terpenjara dengan dunia, dan bagi asbab kehidupan di dalam bertaulan bagi makhluk. Pedang balik. Dan kata dia lagi, maka tiba-tiba jadilah memalingkan dikau dan kebanyakan hati engkau di dalam panjaran hati bagi dunia dan bagi asbab-asbab kehidupan di dalam bertaulan bagi makhluk. Jadi banyaklah rakan kongsi bisnes, sibuk telefon siang malam. Macam kalah businessman yang kaya, siang malam telefon projek, pagi telefon, malam telefon, duit tak masuk pun. Sibuk. Asbab kehidupan tu dia tu. Cari sebab, nak cari duit, cari rezeki. Dan empunya, maka jadi keras hatimu daripada demikian itu. Tak perasan hati tu sikit. Mula rajin datang kuliah. Lama-lama dah terjebak kat situ. Datang juga kuliah. Tapi bukan baca kitab lah, kitab baca dia. Ngantuk. Letih sebab dah kerja siang hari. Tengok kitab dia. La haula wala. Banyak dia itu. Kat madrasah saya tu ada budak-budak tu. Dah boleh kitab, dah boleh apa. Ustaz, saya minta izin Ustaz. Saya dah umur 20, saya nak cari rezeki. Saya kena beli motor satu. Kalau tak ada motor saya susah. Kerja cik motor. Dia dapat motor, tak datang belajar dah. Dah datang naik motor, tak kena naik seorang. Saya dah ada motor Ustaz, tak kena naik seorang pula, kena naik 2 orang. Cari pula yang rambut panjang tu. Lama-lama tinggal terus pengajian. Nak belajar agama apa nak ada motor pula. Nak ngaji agama tak perlu motor tu. Ni asbab kehidupan. Keras hati. Dan sungguhnya yang menipiskan hati menjernihkan dia, sungguhnya iaitu dengan menyebutkan mana, mengingatkan mati. Kalau nak rasa hati tu jernih, nak hati tu bersih, nak hati tu kuat ingat Allah, nak ingat mati, banyak-banyak ingat mati, dan mengingatkan kubur dan pahala dan seksa dan huru-hara akhirat. Dan apabila tiada ada dengan suatu daripada demikian itu, maka di manalah mungkin adanya tipis bagi hatimu, lembut hatimu itu dan jernihnya hatimu itu. Takkan mungkin berlaku. Sebab takkan mungkin ada. Lepas tu kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Apa artinya?
Dan jangan ada kamu seperti mereka yang kami berikan kitab daripada orang-orang yang dahulu daripada kamu. Maka panjang, fatala, maka panjang, alaihim, di atas mereka itu, amat, oleh masa, maka keras hati mereka itu, panjang angan-angan mereka itu, keras hati. Maka apabila engkau panjangkan cita-citanya angan-anganmu, sedikitlah taatmu dan terkemudianlah taubatmu, dan banyaklah maksiatmu itu, maksiatkan banyak, dan sangatlah lobamu dan keraslah hatimu dan besarlah lalaimu daripada akhirat, sebab rasa diri ini hidup lama. Ini antara hikmah dapat Allah jadikan mati dan hidup. Lepas tu dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta, Tuhan yang menjadikan mati dan kehidupan, supaya nak dicoba kamu ni, siapa antara kamu yang lebih baik amalan. Kenapa dalam ayat itu Allah mendahulukan sebut mati? Padahal kita hidup dulu kan, mati. Tapi dalam Quran ni Allah sebut alladhi khalaqal maut wal hayat, sebut mati dulu. Tu setiap kalimah dalam Al-Quran ni, setiap perkataan kenapa dia dulu, kenapa dia kemudian, semua ada hikmah. Bukan saja-saja tu. Bukan saja-saja Allah Ta'ala letak macam tu. Sebab kalau kita tengok pada realiti, kita hidup dulu baru mati. Kenapa Allah sebut mati baru hidup? Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Sebab kalau tak ingat mati, maka tak dapat hidup yang sebenar-benar hidup. Orang yang betul-betul hidup kat dunia ni, orang yang ingat mati. Dia faham tu? Orang yang betul-betul hidup dalam dunia ni adalah orang yang ingat mati. Sebab hidup ni lawan dia mati. Hidup, dia tak ada hidup, dia hidup lawan dia mati. Maknanya hidup dengan mati ni dia berpasang. Laki pasangan dia perempuan, siang pasangan dia malam, hidup pasangan dia mati. Jadi bila kita ingat pasangan dia tu, yang ni mati, barulah kita faham apa makna hidup ni. Tak faham? Kalau kita tak faham mana awal, mana hujung, macam mana nak tahu mana awal? Kenapa kita kata ni awal? Sebab ada hujung. Kita tahu kata ini awal sebab di situ ada hujung. Kalau tak ada hujung, macam mana nak kata? Sungai itu mengalir, dia ada hujung dia. Kalau tak ada hujung, di manakah ulunya? Kalau tak ada muara, kena ada ulu dia, ulu sungai. Kalaulah tak ada mati, macam mana nak tahu, nak faham hidup? Kerana hidup ni untuk mati. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, supaya kami nak coba kamu ni. Apa tujuan Allah buat mati ni? Kenapa Allah buat mati? Mati dulu, lepas tu hidup, supaya kami nak coba, nak tengok siapa antara kamu ni yang paling bagus amalannya. Maknanya mati ni, hidup dengan mati ni, di tengah-tengah dia amal. Akhirat dah tak ada amal. Segala amal yang kita buat dalam hidup kita ni, macam mana dan di manakah tempat dia nak dibalas, di manakah masa dan tempat dan waktunya ianya dinilai setelah mati. Setelah mati. Jadi orang yang betul-betul hidup ialah orang ingat mati dah. Sebab orang yang hidup, yang ingat mati ni, dia akan tahu apa makna hidup, apa dia nak buat dalam hidup ni. Orang yang hidup tak ingat mati, dia takkan hidup dengan sebenar-benar hidup. Fikirkanlah tu. Tak faham, datang kuliah lagi, InsyaAllah lama-lama faham. Macam tu cara dia. Itu dia kata, maka jadi keras hatimu daripada demikian itu, dan sungguhnya yang menipiskan hati, yang menjernihkan hati, tak ada cara lain, iaitu menyebutkan mati, iaitu ingat mati. Nak jernih hati kena ingat mati, ingat kubur. Dalam satu syair dalam kitab Kifayatul Atqiya,
sebut dalam satu syair, thumma duha salli wala tada'il fikar bihujumil mauti wat tahassuri wal bala. Setelah engkau semayang duha, summa duha salli wala tada'il fikar. Kalau kau sudah selesai semayang duha, jangan kau tinggalkan mengingati tentang kematian. Jangan kau tinggalkan memikirkan tentang kematian. Bihujumil mauti, dengan datangnya kematian secara mengejut, wat tahassuri, dan kerugian, wal bala, dan bala yang datang tanpa diundang. Wa bidzikriha amalun bila dzikril maniyata la athar wa bidzikriha kadarbil ma'awila. Siapa yang beramal tanpa ingat mati, tak ada kesan. Wa bidzikriha, siapa beramal sambil beramal dia ingat mati, dia beramal dia ingat mati, dia ingat kenapa dia beramal, sebab dia nak buat, dia nak buat bekal mati dia ni. Kadarbil ma'awila, seperti seorang yang mencebak tanah dengan cangkul. Tanah tu kalau kita ambil cangkul, cok, berlubang cangkul, berlubang tanah tu. Orang yang beramal sambil ingat mati, Allahu Akbar, dalam hati dia ingat mati. Ingat mati, apa maksud ingat mati ni? Amal yang ku buat ini akan dinilai setelah mati. Itu maknanya ingat mati. Bukan Allah nak mati dah, Allah nak mati dah. Bukan. Ingat mati itu makna ingat lepas mati ni apa nak berlaku. Dia Allahu Akbar, mungkin ini solatku yang terakhir. Mungkin inilah semayang yang Allah nilaikan sebenar-benar ikhlas aku menghadap kat dia ni. Itu kata di sini. Dan besar dan dahulu daripada kamu, maka panjang apa tadi? Maka hilanglah akhirat. Maka bila engkau panjangkan cita-cita, wala firman Allah Ta'ala tadi, maka hatimu jernihnya dan sungguhnya menyenyih itu mati. Dan seksa dan huru-hara akhirat, dan bila tiada ada dengan suatu demikian itu, maka di manakah ada mungkin tipis bagi hatimu. Kata Imam Ghazali, kalau engkau tidak ingat pada mati, tidak mungkin hatimu akan berasa tipis. Tipis ni maknanya lembut dan jernih hati itu. Firman Allah Ta'ala tadi, wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah ada kamu seperti mereka yang kami berikan kitab daripada orang yang dulu-dulu pada kamu, maka panjang angan-angan atas mereka itu, panjang atas mereka itu masa, maka kerah hati mereka itu. Maka bila engkau panjangkan angan-anganmu, sedikitlah taatmu, dan terkemudianlah taubatmu, dan banyaklah maksiatmu, dan sangatlah loba dirimu, dan keraslah hatimu, dan besar lalaimu daripada akhirat, maka hilanglah akhirat kami, hilanglah akhirat, hilang akhirat. Kami berlindunglah dengan Allah. Jika tiada ada kelebihan Allah Ta'ala, maka apa kelakuan yang terlebih daripada jahat ini, dan apakah kebinasaan yang lebih daripada ini? Dan sekalian itu sebabnya apa? Panjang angan-angan. Dan adapun wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan bermanfaatlah untuk kita peringatan daripada kitab Minhajul Abidin ini, pesanan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan sampai kena penyakit tulul amal. Dan apa yang berlaku setelah tulul amal itu 4 perkara. Ya, yang pertama tadi, kesimpulan pengajian kita malam ni, orang yang kena tulul amal akan sentiasa menangguh-nangguhkan taat, tutup segala pintu kebajikan. Yang kedua, dia akan meninggalkan taubat, melambatkan taubat. Yang ketiga, dia akan jadi orang yang loba nak himpunkan harta dunia. Yang keempat, kerah hati. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sultani rabbil alamin. Qulubana asta'mil asrarana wa syghal bi'atiba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Allah